Kisah-kisah yang disampaikan adalah berdasarkan daripada buku novel seram terkenal tahun 1980-an iaitu Arahan Tamajalis, Jilid 2. Anggaplah kisah-kisah yang disampaikan ini sekadar hiburan semata-mata dan jika ada kesamaan, anggaplah sebagai satu pengajaran. Dan jika anda minat dan suka cara pembacaan saya, jangan lupa subscribe Malam Jembalan Official. Sekian, terimalah kisah berikut ini. Siri 34, Berjanji dengan Syaitan. Bahagian 1. Saya lihat lelaki itu duduk di atas anak tangga sambil tunduk memicit pangkal keningnya. Pak Madan dan Datuk hanya memerhatikan sahaja telatah lelaki itu dalam kedinginan malam yang mula merangkak ke subuh. Di langit, bintang timur mula bangkit bersama kokok ayam yang bertalu-talu dari kampung berdekatan. Datuk menggeliat. Dia tahu sebentar lagi orang-orang kampung akan datang berjemaah di masjid. Kalau boleh, Datuk dan Pak Madan tidak mahu orang-orang kampung tahu tentang perbuatan lelaki itu. Kalau orang-orang kampung tahu bahawa angkara yang terjadi di malam pengantin berpunca daripada lelaki itu, tentu sahaja lelaki itu akan menerima akibat yang buruk. Datuk dan Pak Madan mahu menghindarkan kejadian itu dari berlaku dalam kawasan masjid. Bagaimana? Apakah lafaz taubat yang awak ucapkan tadi benar-benar ikhlas atau ditekan oleh rasa terdesak? Soal Pak Madan. Lelaki itu tidak menjawab. Bertaubatlah dengan hati yang jujur. Janganlah kamu ulangi perbuatan yang terkutuk ni. Dunia tidak ada yang kekal. Tidak ada siapa yang gagah dan berkuasa selain daripada Allah. Ujar Datuk dengan nada suara yang lembut. Sinar mata Datuk redup memandang wajah lelaki itu penuh simpati. Kalau kau dah sesat di hujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Allah amat mencintai pada makhluknya yang insaf. Pak Madan terus memberi nasihat. Lelaki itu tidak menjawab. Dia tetap tunduk sambil memicit pangkal kening. Dan Datuk sudah tidak boleh bersabar dengan perangai lelaki itu. Waktu subuh sudah hampir. Dalam beberapa minit, orang-orang kampung akan sampai. Datuk tahu kalau dia tidak bertindak, bererti dia mendedahkan lelaki itu kepada kecelakaan. Datuk lagi sekali menghampiri lelaki itu. Angin subuh yang bertiup memberi kesejukan pada diri saya. Kokok ayam terus juga bersaut-sautan. Bintang timur di kaki langit kian mengecil. Tiba-tiba, saya lihat Datuk menekan tulang bahu lelaki itu dengan tangan kanannya sekuat hati. Saya lihat lelaki itu rebah perlahan. Badannya kelihatan semacam lembik. Datuk pun berhenti menekan bahu lelaki itu. Pulanglah sebelum orang-orang kampung datang. Kalau mereka datang, kamu akan menerima pada yang buruk. Ujar Datuk sambil menampar belakang lelaki itu dengan tapak tangan kirinya. Lelaki itu bagaikan tersedar dari tidur. Toleh kanan dan mula mahu menyembah kaki Datuk. Datuk terus menolak lelaki itu hingga tersungkur ke belakang. Jangan lakukan aku macam tu. Antara kita tak ada siapa yang besar dan harus disembah. Menyembah manusia dan patung perbuatan yang salah dari segi hukum Islam, kata Datuk dalam dingin subuh itu. Lelaki itu bangun. Matanya merenung wajah Datuk. Dahinya masih berkerut. Dia membuka mulut sambil berkata, jika aku bertaubat, kau tak akan lakukan sesuatu pada aku? Jangan bertaubat kerana takutkan manusia. Bertaubatlah kerana insaf dan cinta kau pada Allah, balas Datuk. Lelaki itu menarik nafas panjang. Matanya masih merenung wajah Datuk minta simpati. Datuk bagaikan tahu apa yang bergolak dalam dirinya. Datuk meminta dia bercerita bagaimana puncanya dia boleh menuntut ilmu yang bertentangan dengan agama Islam yang suci. Menurutnya, dia terdorong menuntut ilmu salah itu berpunca daripada masyarakat di kampungnya yang tidak mahu memaafkan atas perbuatan yang dilakukannya. Meskipun dia mengakui pada mereka, perbuatan itu terpaksa dilakukan kerana terdesak. Apa yang kau buat? Tanya Pak Madan. Saya mencuri 2 kepul besar padi untuk anak saya yang sakit. Bila kau lakukan perkara tu? Datuk mula menyoal. Masa mula-mula Jepun datang ke Melaya, mereka adukan perbuatan saya itu pada Jepun.
Saya disiksa meskipun saya menyembah kaki orang yang punya beras itu untuk memohon maaf. Lagi? Tanya Datuk. Saya merasa malu. Anak isteri saya merasa malu. Akhirnya saya lari ke Selatan Siam dan menuntut ilmu ini dengan harapan saya akan dihormati dan dikagumi. Jelas lelaki itu dengan jujur. Datuk dan Pak Madan berpandangan. Tetapi bila sudah ada ilmu, kau jadi manusia yang takbur dan mahu tunjuk kuasa, lalu memeras orang lain untuk hidup, ujar Datuk lagi. Lelaki itu terdiam dan termenung panjang. Datuk dan Pak Madan tidak tahu apa yang bermain di dalam tempurung kepalanya. Jangan takut dan merasa malu sama manusia. Tapi takut dan malulah kepada Allah yang memberikan kau nyawa, tubuh badan, yang panca indera yang tidak ternilai harganya buat engkau. Bersyukurlah pada kuasanya dengan mengikut segala suruhannya dan menjauhi segala perbuatan yang ditegahnya. Datuk terus memberikan penerangan. Lelaki itu kelihatan resah. Dia mundar-mandir di halaman masjid. Duduk di anak tangga masjid kembali. Tiba-tiba, dia dah batuk bertalu-talu. Dia menguruk-nguruk dadanya dengan tangan. Nafasnya kelihatan sesak. Bibirnya kelihatan kehitam-hitaman. Saya mula tercium bau kapur barus, bau sintuk dan limau yang selalu digunakan untuk memandi mayat. Datuk menghampiri lelaki itu yang mahu merebahkan badannya ke tanah. Datuk berdiri lutut. Kepala lelaki itu diletakkannya di atas paha kanan. Pak Madan dan saya berpandangan. Subuh sudah pun tiba. Sebentar lagi masjid itu akan didatangi oleh orang-orang kampung. Kokok ayam mula berkurangan. Tidak serancak tadi. Tetapi rasa sejuk terus menggigit kulit badan bersama hembusan bayu subuh yang tenang. Langit biru kelihatan bersih, bersama kumpulan awan yang berbagai bentuk. Sesekali, saya terdengar bunyi ranting getah dan cempedak yang reput jatuh ke bumi. Saya menoleh ke arah tanah kubur yang terletak di sebelah kanan masjid. Samar-samar saya lihat batunya yang terpacak kaku. Badannya dah lemah. Berat nadinya juga lemah. Beritahu Datuk pada Madan. Mata lelaki itu tegak memandang langit. Mata hitamnya sudah tidak bercahaya lagi. Datuk rasa cuping telinga lelaki itu. Dia ni dah parah, macam terkena bisa, tambah Datuk sambil meraba seluruh kulit lelaki itu. Tiba-tiba Datuk meletakkan tapak tangan kirinya ke atas ubun-ubun kepala. Mulutnya bergerak-gerak membaca beberapa ayat dari surah Yasin. Ilmu yang dituntutnya memakan dirinya sendiri. Keluh Datuk dan dahi Datuk kelihatan berpeluh. Pak Madan menekan bibir bawah dengan bibir atas. Dalam keadaan yang agak gawat itu, saya lihat lelaki itu menarik nafas panjang dan terus mengucap 2 kali kalimah syahadah dengan lancar dan jelas. Sebaik saja dia selesai mengucap, nafasnya terus terhenti dan Datuk merapatkan kelopak matanya dengan menggosokkan ibu jari kiri pada kulit matanya. Allah sayangkan dirinya dan dia mati sebagai seorang Islam. Pada zahirnya, kita lihat dia sesat dan jauh terpesong dari ajaran agama. Tetapi dengan kuasa Allah, dia sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Kelupah Madan. Datuk pun mengangkat mayat lelaki itu ke dalam masjid. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa dan kita sebagai manusia tidak berhak menjatuhkan hukuman pada seseorang itu sebagai murtad atau kafir. Yang berhak menentukan semuanya ini adalah Allah. Dan Allah akan menghitung amalan dan kejahatan seseorang, kata Datuk pula. Orang-orang kampung yang ke masjid itu sudah terkejut melihat ada mayat di dalam masjid. Datuk lalu memberitahu orang kampung apa yang terjadi. Akibatnya, timbul perbelahan kecil kerana ada orang-orang kampung yang tidak mahu menanamkan jenazah lelaki itu. Kamu harus ingat, tanggungjawab orang yang hidup adalah menguruskan mayat ini dengan sempurna. Kalau tidak ada seorang pun yang mahu menyembunyikannya, seluruh penduduk kampung ini menanggung dosa. Ini fardu kifayah. Soal dia buat dosa itu adalah urusan dia dengan Allah. Datuk bersuara lantang. Orang kampung yang baru lepas sembahyang subuh berpandangan sesama sendiri dan perbelahan yang terjadi terus hilang. Semuanya bersetuju menguruskan mayat lelaki itu. Akhirnya, Pak Madan dapat juga tahu asal usul lelaki itu.
Dia berasal dari satu kawasan di Perlis yang terletaknya berhampiran dengan sepadan Siam. Dia datang ke situ kira-kira 10 tahun yang lalu, membeli sekeping tanah yang letaknya agak terpencil dari kawasan rumah orang kampung di situ. Setelah urusan perkebunian jenazah selesai, Pak Madan, saya dan Datuk bersiap-siap untuk meninggalkan daerah kampung Sungai Tinggi. Sebaik saja kami melangkah keluar dari masjid, beberapa orang kampung datang menemui Datuk. Mereka minta Datuk dan Pak Madan tinggal beberapa hari lagi di situ. Kenapa? Cukup lembut Pak Madan bertanya kepada mereka. Kami bimbang kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, balas orang kampung. Datuk garuk pangkal kening kiri 2 kali. Datuk renung ke langit melihat awan putih yang berarak tenang. Datuk renung muka orang kampung. Kenapa kita mesti takut pada cerita yang belum terjadi? Kenapa kita tidak takut pada Allah? Kenapa kita tidak mohon perlindungan darinya? Allah yang Maha Kuasa. Penuhkan masjid dan surau bila sampai waktu sembahyang. Bacalah surah Yasin dengan betul pada setiap malam daripada menghabiskan masa dengan bersimbang tidak tentu arah. Terang Datuk sambil memasukkan kad pengenalannya ke dalam saku baju. Kalau awak ada, lagi baik, balas orang kampung. Saya pun memohon dan minta pada Allah. Ingatlah, Allah sayangkan orang yang mencintai dirinya. Biarlah kami pulang. Saya tidak akan menolong awak jika difikirkan perlu. Datuk pun menarik tangan saya, meninggalkan kawasan masjid dengan diikuti oleh Pak Madan. Orang-orang kampungnya hanya memandang langkah kami yang telah menuju ke tepi jalan raya. Kerana hari masih awal, baru jam 2 petang, Pak Madan mengajak Datuk pergi ke Taiping untuk membeli beberapa helai kain pelikat cap siput. Datuk pun memenuhi permintaan Pak Madan. Cara kebetulan pun, Datuk mahu membeli beberapa putih kemian putih serta pulut hitam. Sementara menanti bas dari Pantai Remis ke Taiping, Datuk dan Pak Madan terus bercakap-cakap. Aneh juga manusia yang meninggal tu. Pak Madan mulai bicara. Datuk tersengih sambil menekan daun rumput dengan hujung kasut capal buatan orang Minang. Saya sudah di atas batu tanda jalan. Usahlah dikenang dan disebut orang yang dah mati, balas Datuk. Kenapa awak tak usul mengubatinya? Pak Madan bertanya. Bila ajal seseorang itu sudah sampai, tidak ada siapa yang boleh menahannya. Kita boleh berikhtiar. Menurut cakap guru aku, seorang dukun atau pawang hanya boleh mengubati dan menyembuhkan penyakit setakat 99 jenis penyakit saja dengan izin Allah, balas Datuk. Pak Madan menggosok-gosok batang hidungnya dengan ibu jari kanan. Kerana terlalu lama digosok, batang hidungnya yang dempak itu kelihatan merah dan berkilat bila dipanah sinar matahari. Penyakit ni ada berapa jenis? Soal Pak Madan sambil berhenti gosok batang hidung. Matanya tajam merenung wajah Datuk. Kata guru aku yang diketahui ada 100 jenis. Manusia cuma boleh berikhtiar dan berusaha mengubatinya setakat 99 saja. Yang satu lagi tetap jadi hak Allah. Di sinilah letaknya timbang rasa dan kasihnya Allah pada manusia. Dia cuma mengambil satu saja. Manusia sudah merasa berat, sedangkan yang 99 itu, dia suruh manusia berikhtiar mencari ubatnya sesuai dengan peredaran masa dan zaman. Datuk bagaikan berkuliah di hadapan Pak Madan. Bas yang dinanti pun tiba. Kami pun naik. Lebih kurang 45 minit berada dalam perut bas. Kami pun sampai di perhentian bas bandar Taipei yang tidak mempunyai bangunan. Dari situ kami bergerak menuju ke bangunan kedai batu sederet yang terletak di jalan besar. Masuk ke kedai menjual kain pelikat kepunyaan India Muslim. Setelah berlaku tawar-menawar antara Pak Madan dengan penjual kain pelikat, Pak Madan bersetuju untuk membeli selai kain pelikat cap siput yang bercorak besar. Untuk dipakai masjid, kata Pak Madan kepada saya. Cukup cantik warnanya, balas saya. Warna tak penting, yang penting berapa lama kain ini boleh digunakan. Cakap Pak Madan dan Datuk ketawa. Tuan punya kedai tersenyum dan memasukkan wang yang diambil dari Pak Madan ke dalam laci yang berkemeja panjang. Dari kedai itu, kami menuju ke Pasar Besar Taiping untuk membeli kemian putih dan pulut hitam dari kedai Melayu. Memang jadi kebiasaan pada diri Datuk lebih suka membeli barang di kedai Melayu. Kalau tidak ada,
barulah dia pergi ke kedai India Muslim. Saya kira Datuk menyimpan sedikit rasa perkauman. Tetapi bila hal tu diajukan kepadanya, Datuk menafikan dengan alasan dia buat begitu bukan kerana bersikap perkauman. Dia mahu menolong bangsanya yang agak mundur dalam bidang perniagaan. Kalau aku tak tolong bangsa aku, siapa lagi? Katanya. Memang ada logiknya cakap Datuk itu. Ketika Datuk memilih-milih kemih putih yang baik, dia bertemu dengan seorang kenalannya dari Gunung Semanggul, seorang ulama terkenal di Perak dan pengasas sekolah Ihya Al-Sharif, iaitu Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, sudah meninggal dunia. Datuk memperkenalkan kawannya itu kepada Pak Mardan. Setelah bertanya khabar tentang anak isteri, Datuk terus bercerita pada kawannya itu yang memakan masa lebih kurang 10 minit. Mereka bersalam dan berpisah. Dari pasar, kami bergerak menuju ke sebuah kedai buku. Di kedai buku itu, Datuk membeli beberapa buku kitab yang bertulis Jawi.